Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari bab 4 yang bertajuk Sebatian Karbon. Subtopik 4.1 Kepelbagaian sebatian karbon. Objektif pertama yang perlu dicapai adalah pelajar dapat menyatakan maksud sebatian karbon. Sedar atau tidak, kita dikelilingi oleh sebatian karbon. Contohnya, makanan kita, sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan sebagainya. Begitu juga dengan keperluan harian kita, termasuk juga pengangkutan dan juga gadget-gadget yang digunakan. Apa itu sebatian karbon? Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Ia terbentuk daripada penggabungan secara kimia antara unsur karbon dengan unsur-unsur yang lain. Ia terdiri daripada dua jenis, iaitu sebatian organik dan sebatian bukan organik. Kita pergi ke objektif yang kedua, iaitu menyatakan maksud sebatian organik. Mungkin ramai yang masih tertanya-tanya, apa itu sebatian organik? Sebatian organik ialah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Sebatian organik biasanya mengandungi unsur hidrogen dan oksigen, tetapi tiada unsur logam. Sebatian organik akan hangus dan menjadi hitam apabila dibakar. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mencapai objektif ketiga, iaitu memberikan contoh sebatian organik. Contoh sebatian organik ialah perabot kayu. Kayu diambil daripada tumbuhan. Tumbuhan adalah benda hidup. Contoh seterusnya ialah susu. Susu diperoleh daripada lembu. Lembu ialah benda hidup. Seterusnya, buah-buahan. Buah-buahan adalah daripada tumbuhan. Seterusnya, kita akan pelajari maksud sebatian bukan organik. Apa pula maksud sebatian bukan organik? Sebatian bukan organik ialah sebatian karbon yang bukan berasal daripada benda hidup. Berbeza dengan sebatian organik, sebatian bukan organik biasanya mengandungi unsur logam. Sebatian bukan organik tidak akan hangus dan hitam apabila dibakar. Kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan memberikan contoh sebatian bukan organik. Contoh sebatian bukan organik ialah karbon dioksida yang terdapat dalam atmosfera, karbon monoksida yang dihasilkan daripada asap kilang. Begitu juga dengan batu kapur. Objektif seterusnya ialah membandingkan dan membezakan sebatian organik dengan sebatian bukan organik serta mengelaskan bahan kepada bahan organik dan bahan bukan organik. Bagi mencapai kedua-dua objektif tersebut,
saja perlu membuat aktiviti 4.2. Akhir sekali, kita perlu tahu maksud hidrokarbon dan menyenaraikan sumber hidrokarbon. Apa itu sebatian hidrokarbon? Sebatian hidrokarbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Jadual berikut menunjukkan contoh sebatian karbon sama ada ia dikategorikan sebagai sebatian hidrokarbon atau bukan. Protein mengandungi komposisi karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Maka ia bukan sebatian hidrokarbon kerana ia mengandungi unsur selain daripada karbon dan hidrogen. Lemak komposisi terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen, maka ia bukan sebatian hidrokarbon. Begitu juga dengan karbohidrat, ia bukan sebatian hidrokarbon. Tetapi bagi petrol dan arang batu, ia mempunyai komposisi karbon dan hidrogen, maka kedua-duanya adalah sebatian hidrokarbon. Contoh hidrokarbon yang pertama ialah petroleum dan gas asli. Bagaimana petroleum dan gas asli terhasil? Ya, terhasil daripada sisa hidupan laut yang mati terbenam di dasar laut selama berjuta-juta tahun. Manakala bagi arang batu, ia terhasil daripada sisa tumbuhan mati tertanam secara semulajadi di dalam tanah. Rumusan pelajaran kita pada hari ini, sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon di dalamnya. Sebatian karbon terdiri daripada sebatian organik dan sebatian bukan organik. Sebatian organik ialah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Sebatian bukan organik ialah sebatian karbon yang bukan berasal daripada benda hidup. Sebatian hidrokarbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.